Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala, untuk berberkati lagi majlis kita pada malam yang penuh barakah ni, mari kita sama-sama mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, Alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli ni'mah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mudah-mudahan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah tadi, Allah berkati lagi kita majlis kita pada malamnya penuh barakah insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala, manjat syukur pada Allah Subhanahu wa taala lagi sekali kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dalam majlis ilmu secara online. Walaupun secara online, mudah-mudahan dengan niat kita, dengan tujuan untuk menuntut ilmu, kita dapat juga fadilat ni insya-Allah. Mudah-mudahan fadilat menuntut ilmu ini dapat kita perolehi walaupun kita berada dalam suasana online majlis ilmu. Baik, alhamdulillah, pada malamnya penuh barakah ni, malam Sayyidul Ayyam, Yaumul Jum'ah, marilah kita sama-sama perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Kerana tanpa baginda Nabi SAW maka kita tidak akan mengenal Allah SWT. Tanpa baginda Nabi SAW kita tak akan dapat berjumpa dengan kebenaran. Itulah perjuangan baginda Nabi SAW yang membawa kita daripada kegelapan kepada cahaya yang terang. Baik, sidang jemaah mata Allah SWT. Baik, siapa boleh copy paste lagu Nabi Muhammad Kekasih Allah. Kekasih Allah tu. Siapa dia ingat lagi tak lagu tu? Ada tak? Lirik tu. Lagu Nabi Muhammad Kekasih Allah. Sementara kita menunggu sahabat-sahabat kita untuk bersama-sama dengan kita pada malam yang penuh barakah ni, mari kita mengimbau kembali lantunan jiwa tentang lagu Muhammad Kekasih Allah. Muhammad Kekasih Allah. Khair, insya-Allah, bantu dulu sebarkan banyak-banyak malam ni, bagi malam Jumaat ni kita sedekah ilmu, sedekah majlis ilmu insya-Allah. Kita sebarkan, klik like and share insya-Allah. Ingat Puan Asma Riza, okey. Siapa ada boleh copy paste lirik dia, kita sama-sama mari kita lantunkan lagu Muhammad Kekasih Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. InsyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli ni'mah. Mudah-mudahan semua yang menonton pada malam ni, Allah bukakan pintu hati, Allah berikan kefahaman, Allah berikan kekuatan untuk terus kita sama-sama berada di jalan ketaatan insya-Allah. Ada siapa yang ada liriknya, copy paste sikit lirik, kita sama-sama mari kita lantunkan, kita buat lantunan jiwa dulu, kita mukadimah dengan lantunan sempena malam Yaumul Jumu'ah ni, Sayyidul Ayyam. Mari kita dedikasikan satu lagu
lagu Muhammad Kekasih Allah. Tu satu lagu. Lama kita tak buat lantunan jiwa, insya-Allah. Cuma lirik je, lirik. Siapa ada lirik tu? Siapa boleh cari lirik tu? Cuba copy paste, insya-Allah. Kita sama-sama kita raikan, insya-Allah. Oh, malam ni muka surat kita akan masuk pukul 1:04, Puan Fauziah. Okey, pin. Kita tengok dulu. Ni. Isabella, versi Isabella, insya-Allah. Nabi Muhammad adalah kekasih Allah yang mulia. Hadirmu bawa cahaya membimbing kita ke jalannya, gelap jadi terang, jiwa menjadi tenang, mengajak manusia mengenal Maha Esa. Dia Nabi kita, lambang cinta yang nyata. Aku kan setia hingga ke hujung nyawa. Sunnahmu kan ku julang, walau susah yang mendatang. Sallu ala Nabi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dia Nabi kita, lambang cinta yang nyata. Aku kan setia hingga ke hujung nyawa. Sunnahmu kan ku julang, walau susah yang mendatang. Sallu ala Nabi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Baik, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Buat Puan Noris Zah Idris, surah Kahfi bacalah. Kan saya baca kan tak terikut pula. InsyaAllah baca. Jangan tak baca. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, itulah bagaimana kita masing-masing nak menyatakan kecintaan kita pada Nabi SAW. Kita ambil satu lagu yang orang faham, mungkin orang tahu kan lagu tu. Kita ubah lirik dia, kita bawa kepada bagaimana kita nak mengagungkan baginda Nabi SAW. Kalau perhatikan baik-baik lirik itu, perhatikan baik-baik. Puan Ani Sofia, cuba tengok kan. Cuba tengok lirik ni, saya dah pin tu. Saya dah pin lirik dia tu. Tu, pergi tengok tu. Nabi Muhammad SAW, surah Kahfi pun sebab ke Nabi SAW. Kalau kita baca surah Kahfi tapi kita tidak benar-benar beriman pada Allah dan Rasul, tak jadi apa juga. Baca je lah. Tapi kena tipu juga dengan dunia. Kena tipu juga dengan Dajjal. Masih lagi terkejar-kejar dunia. Masih lagi rasa resah dengan dunia. Ni baca surah Kahfi ni. Tak, tapi masih bergaduh. Baca surah Kahfi
tapi masih ada cemburu, dengki. Baca surah Kahfi, tapi fikiran masih macam Yahudi. Apa tujuan baca? Jadi adat dia lah. Banyak kadang amalan tu bagus. Amalan suratul Kahfi sangat bagus. Nabi kata bagus dah. Dia terfitnah daripada Dajjal kan. Terselamat. Tapi kalau kita lihat cara fikir, cara Yahudi. Apa cara fikir? Apa-apa sikit, benda. Apa-apa sikit, duit. Apa-apa sikit, perasaan saya. Cara Yahudi lah tu fikir. Yahudi cara fikir dia adalah kebendaan. Perasaan. Dia suka main emosi. Tu Yahudi. Dunia memang macam tu. Dunia memang macam tu. Baik. Jadi, sebenarnya mata Allah SWT, bila kita tak bangunkan kefahaman, tak bangunkan kecintaan, sebab dalam pembacaan suratul Kahfi itu dibangunkan dengan keimanan. Dibangunkan dengan keimanan, insya-Allah. Jadi, bila kata hari ini kita tertipu dengan amalan, tak lebih sah. Tertipu dengan kembali dengan amalan. Beramal banyak, tapi risau pun banyak. Beramal banyak, takut pun banyak. Takut pada dunia. Masih hidup dalam ketakutan, masih hidup dalam kekeliruan. Awak baca Quran, tapi masih ragu. Baca Quran, masih lagi ada kekacauan. Baca Quran, masih tiada lagi keyakinan. Sedangkan sebelum baca Quran, wajib yakin dah. Sebelum baca Quran, wajib yakin dah. Sebab Al-Quran ini dimulakan dengan keimanan. Beriman. Beriman dan beriman dan beriman. Zalikal kitabu la raiba fi. Zalikal kitabu la raiba fi. Ini kitab tiada keraguan. Allah SWT. Bila kata tiada keraguan, nampak? Maka duit kurang resah Tuan Syafiq, alhamdulillah bagus. Mana dah mengaji, dah banyak kefahaman, maka Allah hilangkan ketakutan, kerisauan. Mungkin resah pula dengan perempuan pula. Dengan isteri, diresahkan dengan perangai isteri, diresahkan dengan ugutan-ugutan isteri seorang lelaki. Nampak? Jadi sebenarnya mata Allah SWT, ingat iblis pernah kecundang dengan amalan yang banyak. Iblis pernah kecundang dengan amalan yang banyak. Akhirnya ke mana dia pergi? Bukan bermaksud kita tak boleh beramal banyak, tetapi dalam beramal itu pastikan kefahaman yang banyak. Dia konsep dia gini sebenarnya mata Allah SWT. Amal sedikit, faham yang banyak. Amal dia sedikit, tapi faham dia banyak. Tengok kita mukadimah. Kita mukadimah dulu pada malam yang penuh barakah ni. Amal sedikit, faham yang banyak. Amal yang banyak, faham yang sedikit. Amal sedikit, faham yang banyak. Contoh amalan dia satu je. Apa dia? Solat awal waktu. Tapi kerana faham dia banyak, maka amalan yang sedikit dijaga dengan baik. Dan konsisten. Kerana konsisten dia menjaga kerana kefahaman yang banyak, maka amalan itu nampak banyak. Nampak? Kita amal banyak, faham sikit. Kena hantam satu kali, ragu. Nampak? Contoh, amal banyak, faham sedikit. Seorang isteri, amal banyak. Seorang isteri, amalan dia banyak. Di rumah tu, apa kata? Celik mata saja, pahala dah. Celik mata, tutup mata, pahala dah. Nampak? Seorang isteri tu, celik mata, tutup mata, pahala. Celik mata dia pahala, tutup mata dia pahala. Banyak amalan dia tak? Banyak. Tetapi kenapa yang kita banyak dengar rungutan bagi isteri-isteri? Kenapa yang kita banyak dengar susah nak berlapang dada dengan amalan yang banyak tu? Rupanya amalan dia banyak, faham dia sedikit. Amalan dia banyak, macam-macam Ustaz, saya dah banyak buat dah untuk suami saya. Tapi apa pun tidak dihargai. Habis. Nampak? Amal banyak, faham sedikit. Akhirnya amalan tu merosakkan dia balik. Amal yang banyak, faham sedikit, akhirnya merosakkan dia balik. Menjadi fitnah bagi dia. Tapi kalau amalan dia sedikit, tapi fahamnya banyak. Itu yang kita nak. Itu panggil kualiti. Berkualiti.
Baca surah Al-Kahfi 110 ayat. Baca. Habis dah. Habis dah baca. Dah habis dah. Okey. Ni suami nak kahwin lagi ni boleh tak? Itu jangan tanya saya. Jangan. Baik, itu lain. Baru baca surah Kahfi. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Nah, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Saya nak tekan ni mukadimah ni sebab tadi saya tengah selawat, tengah cerita pasal Nabi, menyelit pula. Surah Kahfi Ustaz, surah Kahfi. Ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, jadi sebenarnya mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat di sini, sebab tu saya kata, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Allah jadikan inna ja'alna ma'alal ard, segala apa di dunia ni perhiasan. Nak tengok siapa yang amal baik. Isteri perhiasan, suami perhiasan, duit perhiasan, semua perhiasan. Nak tengok siapa yang amal baik ni maksudnya, dia tidak lagi berada dalam ketakutan pada kebendaan itu. Dia tak ada ketakutan. Sebab suami itu untuk dia beramal. Bukan untuk memiliki. Dia tidak perlu memiliki. Tidak perlu memiliki suami. Tetapi mengurusi suami. Beramal. Tapi baca, beria-ria baca. Beria-ria baca. Minta fitnah. Minta jauh fitnah. Sekali suami sendiri kena fitnah. Depan-depan mata. Depan-depan batang hidung. Kena batang hidung. Dengan suami kalah dah. Suami pula baca surah Kahfi. Dengan isteri kalah. Sedangkan fitnah paling dekat itu adalah anak. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Allah kata. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Itu Allah kata. Allah kata lagi dalam surah Kahfi ayat 29. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Sesungguhnya kebenaran itu daripada Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Allahumma salli. Ya Puan Aliza, boleh. Memang baca Quran itu ubat hati. Baca Quran itu adalah untuk menghilangkan keraguan. Tetapi kita tidak baca dengan iman. Kita baca dengan lisan semata-mata. Maka tidak akan jadi untuk membersihkan hati. Baca tak faham, tengok tafsir. Kadang-kadang tengok tafsir pun tahu dah. Tengok tafsir, tahu makna. Tapi maksud saya di sini, sebelum kita nak melangkah ke amalan, kita kena memahami kaedah penyucian. Macam tajuk malam ni, kita nak sambung tentang wakil Allah atau wakil iblis. Kalau kita masih ada lagi, kita masih ada lagi kekotoran, penyakit-penyakit yang ada di dalam hati, maka bimbang-bimbang amalan yang suci itu dikotori. Sebut nama Allah, la ilaha illallah. Sebut nama Allah, la ilaha illallah. Tetapi minta dimuliakan. Sebut dah betul lah, la ilaha illallah. Tetapi hati masih tidak betul. Sebab itu baca Quran dimulakan dengan kalam ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nampak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minta lindung dengan syaitan, minta lindung. Sebab Al-Quran ini menyebabkan nanti ada setengah-setengah yang membacanya, dia akan berpaling kembali. Bukti dia apa? Allah kata dalam Quran. Allah dah kata dah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Nampak? Ada nanti Allah tutup pendengaran, Allah tutup penglihatan. Yang mana dia tidak akan menerima pun. Walaupun dia baca, dia tidak akan menerima. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apatah lagi kalau tak baca Quran. Kalau tak baca Quran, lagilah teruk. Lagilah jauh dia daripada kebenaran. Sekurang-kurang dia baca, at least kurang-kurang, kenalah nanti salah satu ayat yang membuka hatinya. Tapi sebab itu kena betulkan niat. Sebelum beramal itu dengan niat. Inna a'malu biniyat wa inna malikum bi imri manawa. Sebab itu peringkat pengajian kita, sedang jemaah mata Allah SWT, kita mengaji hakikat kehidupan ni, kita nak buang, nak menghancurkan, nak menafikan segala kebendaan-kebendaan yang akan mengganggu amalan kita. Kita penat-penat beramal ni. Para isteri semua yang ada di dalam ni. Bukan sikit-sikit pengorbanan.
Bukan kecil-kecil pengorbanannya. Semua berempah pula buat kerja. Tetapi akhirnya dia menjadi debu yang berterbangan. Hancur. Kerana apa? Kerana adanya dalam dirinya kekotoran-kekotoran yang tidak dibersihkan. Amalan tadi sepatutnya mampu membersihkan hatinya. Tetapi kerana amalan hati ini, dia ada pengajian khusus. Dia ada pembersihan khusus. Yang mana kita kena fahami. Nampak? Baik, cara bersihkan hati ni sebenarnya mata Allah SWT kita boleh rujuk dalam surah Al-A'raf 179. Kita boleh rujuk dalam surah Al-A'raf 179. Apa kata Allah Ta'ala? Cuba kita tengok surah Al-A'raf 179. Baik, kita buat ulang kaji. Mudah-mudahan Allah bantu kita insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita tengok surah Al-A'raf 179. Mana dia surah Al-A'raf? Surah Al-A'raf. 179. Bismillah. Kita tengok. Mari kita tengok. Suratul A'raf 179. Tu dia. Bolehlah ni. Bismillah. Nampak kata Allah? Cuba tengok. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Nampak? Yang pertama, ada hati dia tak nak memahami. Ni faham ni. Walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaikal an'am bal hum adall. Ulaikal an'am bal hum adall. Baik. Kalau kita lihat surah di sini kita ngaji tu sebelum kita masuk surah Al-A'raf. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubu yafqahuna biha. Baik. Di sini sedang jemaah mata Allah SWT, pertama sekali yang kita nak perhalusi itu adalah hati. Hati ni itu mesti difahamkan. Ini kena take note Mana ni? Saya kena scroll panjang sikit Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 179. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Kalau kita lihat di sini, ada pun. Baik, insya-Allah. Cuba perhati. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Pertama, yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita jaga dan perhalusi adalah bagaimana hati tidak mahu memaham. Jadi sekarang ni kita nak letakkan hati memahami. Memahami. Hati ni pula bukan sekadar memahami yang dinamakan kalam-kalam yang tertulis pada mushaf, tetapi memahami kejadian alam. Dalilnya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan seluruh alam. Pertama, hati kena bagi faham. Sebab tu tak faham-faham, orang kata. Tak faham-faham, payahnya nak faham. Ya, hati tu tidak dipahamkan. Maka masuklah perbincangan tentang hati pula. Kenapa hati ni tak faham-faham, Ustaz? Sebab hati tu kemungkinan dalam keadaan sakit. Kemungkinan dalam keadaan mati. Walauzubillah. Hati yang mati. Dia ada hati yang sihat. Ulama pecahkan kepada 3. Qalbun marid, qalbun mayyit, qalbun salim. Jadi amalan tak mampu ke Ustaz membersihkan hati? Ia boleh. Amalan tu boleh membersihkan hati setelah hati itu sihat. Tapi kalau hati itu sakit,
Amalan itu akan menyakitkan hati dia lagi. Betul tidak? Allah, Allah, Allah. Ingat dia seorang je ada Allah. Nampak? Kita bagi dia. Istighfar, istighfar, istighfar. Nampak? Dia mula menentang. Ini kita tak nak dia akan jadi orang yang penentang. Walaupun luarannya nampak macam taat, tetapi ketika lihat pada suasana ataupun keadaan hatinya itu menentang di saat datangnya ketentuan qadarullah atas dia. Ketentuan hati ini adalah dengan ujian. Nampak? Hati itu dikaji dengan ujian. Nampak tak dia punya struktur dia? Bukan amalan-amalan sekadar perbuatan yang kita nampak senang. Contoh minta maaf, cakap, Ustaz saya dah baca dah surah Kahfi malam ni. Ingat semudah itu ke? Baca dah selesai masalah? Dah. Sebab tu kadang-kadang bila kita buat amalan masih tidak selesai. Kerana hati itu mesti diuji. Jadi ujian yang datang dia menentang. Ujiannya datang dia menentang. Ini masalah apabila hati itu sakit. Kenapa hati itu sakit? Kena jawab pula. Kerana ada dunia. Yang menyebabkan terhalangnya atau sakitnya hati itu adalah apabila ada dunia. Macam mana boleh ada dunia, Ustaz? Sebab kita semua ni, sidang jemaah mata Allah SWT, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, telah didoktrinkan untuk ada harta. Harta. Nabi kata, harta itu fitnah. Kita dah harta. Nabi kata dah. Riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnah ummati al-mal. Al-mal. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnah ummati al-mal. Allah, Nabi ulang. Jadi sebenarnya mata Allah SWT, antara perkara yang Nabi risaukan adalah dibentangkan dunia pada kita. Nabi cukup risau. Nabi tak ada kata risau tentang penzina. Nabi tak risau tentang peminum arak. Yang walaupun itu dosa besar. Tetapi kok mana pun penzina, dia akan malu dengan dosa dia sendiri. Sebab tak ada orang boleh bangga dengan zina dia. Kalau peminum arak, kok mana dia akan malu dengan perbuatan dia sendiri. Sebab tak ada lagi orang bangga dengan minum arak dia. Tetapi bab harta ni, tak ada lagi orang terhina dengan harta dia. Malah silat-silat dia berbangga dengan harta dia. Ada dalil tidak? Ada. Surah Al-Hadid ayat 20. Allah kata dah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ni penipu. Dan Allah katakan dari awal lagi tentang bagaimana manusia ini akan berbangga-bangga. Dan Allah kata dalam surah Al-Kahfi tadi, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya, harta, anak-anak akan jadi perhiasan yang dibangga-banggakan. Berapa ramai ibu-ibu yang bangga dengan anak-anak dia? Bangga dengan anak-anak dia. Ni anak ni berapa ni? Anak saya, alhamdulillah, anak ni 30 juzuk dah. Anak 30 juzuk, bapa ayah belum tentu. Tapi bangga dengan anak. Bila anak tak mencapai ada harta, hina. Ni anak ni tak memberi manfaat kepada saya ni. Sebab tak ada harta. Harta dia apa? Sama ada ilmu atau kedudukan. Kalau ilmu tinggi, dia anggap itu harta bagi dia. Ni anak ni ilmu tinggi. Anak yang kedua, dia belajar tak tinggi. Tapi khidmat. Tapi sebab dia belajar tak tinggi, khidmat, tak dipandang lah. Ni anaknya ni ilmu tinggi, hafazan power. Anaknya ni tak pandai hafazan, tapi pandai khidmat. Tapi dia tak dipandang. Kenapa? Sebab tidak menjadi harta. Tak boleh nak dibanggakan. Tak boleh nak dibanggakan. Nak banggakan anak yang tak apa Quran. Ada anak saya ni tak apa 3 juzuk. Memang takkan dibanggakan. Biasa je lah. Tapi dia ini seperti Uwais Al-Qarni. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, anak pula beza dengan kedudukan. Harta. Anak yang boleh bagi banyak duit, anak yang tak bagi banyak duit, yang mana yang boleh bagi, yang itu akan dipandang, yang tidak bagi, yang itu tidak dipandang. Ini yang saya cerita ni, ibu-ibu yang dekat Zimbabwe, bukan kat Malaysia, kat Zimbabwe. Saya cerita kat Zimbabwe, kapal Nek Marik. Bukan kat cerita. Ini saya ceritakan je. Saya ceritakan satu suasana. Manusia ni, dia akan tidak rasa kotor dengan dunia itu, malah dia berbangga dengan dunia pula. Dan kerana itulah hati dia sakit.
Telah ditanam, didoktrin dalam fikiran dia harta benda rupa, harta benda rupa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita dok kaji kona lipat cari mana punca ni. Dok ngaji dah, dok ngapa dah. Tak jadi. Sebab dunia duduk depan. Allahumma salli ala. Tak berani kita nak sesah dunia tu. Kita tak berani nak zah dunia tu. Sebab kita anggap kita ada kepentingan pada dunia. Alah ustaz cakap-cakap nak duit juga. Nampak? Alah ustaz ceramah je lebih. Bak duit pening juga. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah. Tuan semakan. Ya, Malaysia terbaik. Malaysia bagus. Baik. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Saya nak bawa kronologi. Hati yang tidak difahami. Apabila hati tak mampu faham, hati itu sakit. Nampak? Ni saya buat kedudukan ni, kita buat gambar raja siap. Nah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, ini kita akan nampakkan kaitan dengan menjadi wakil iblis ya, wakil iblis. Allah. Baik, sekarang ni hati. Allah kata tak faham. Mana tak faham, kemungkinan dia hati dari 3 keadaan. Sakit, ni ulama kata. Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Sakit, sihat, atau mati. Qalbun marid, qalbun salim, qalbun mayit. Baik. Nampak? Ini kita kaji dulu, dia panggil usul. Kita kaji punca dia. Baik. Hati sakit, hati sihat, ini bebas. Hati sihat kita tak cerita. Kita tengok hati sakit. Hati sakit ini, sedangkan mata Allah SWT, hati mati tak usah cerita dah. Memang tak berguna dah. Kenapa hati sakit? Kerana kalau kita lihat pada hati ini tidak didedahkan dengan kebenaran. Yang mana padanya ada harta dunia. Sebab dunia ni, dia akan buat kita bangga. Bangga dengan apa? Harta, al-mal. Ni surah Kahfi malam ni. Al-mal wal banun. Harta dan anak-anak. Anak-anak ni biasanya dikaitkan dengan keturunan. Dikaitkan keturunan. Harta ni keadaan dia. Kedudukan. Apa? Ahli muzik. Kan dah buat dah cerita tu. Nampak? Jadi bila hati yang sakit tu kerana ada dunia. Dunia ini benda yang dibangga-banggakan. Dan pada dunia ini, Nabi dah bagi tahu dah, ianya fitnah. Dan ini dikatakan oleh Allah sendiri. Ini Imam Ahmad. Hadis. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnah ummati al-mal. Allah kata pula dalam surah Al-Hadid ayat 20. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Jadi sebenarnya mata Allah SWT, kita nampak. Bila begini dan masukkan dunia ini, yang mana nak tengok keadaan dunia ini, hati ini, maka ada tak dunia dalam hati dia? Maka Allah akan datangkan ujian. Itu dipanggil ujian dunia. Ujian dunia ni nak menguji keadaan hati dia ni. Ada tak dunia? Kalau siapa dalam hati je ada dunia, mesti sakit. Ketika diuji, mesti dia akan sakit. Maka ketika dia uji sakit, maka ada dunia lah dalam hati dia. Itu saja. Maka caranya adalah kena pecahkan. Kena hancurkan. Sebab tu kadang-kadang ada orang kena ujian kehancuran berkali-kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baik. Dan Puan Sarimah Mat Ali, dan harta ni sebenarnya lebih satu konsep yang lebih luas adalah harta ni adalah tumpuan. Dia nakkan tumpuan, nakkan pujian. Ni dia. Ini yang lebih bahaya. Dia nakkan perhatian. Ni lebih tepat perhatian. Inilah harta. Baik. Ya. Malah kita harta ni kita bagi kredit pada dia. Kita puja dia, kita puji dia. Allahu Akbar. Tak berani kita, takut kita nak cakap benda yang benar.
Sebab kita ada kepentingan pada dia. Kita ada kepentingan. Kita ada kepentingan. Yang mana kita bersangka dengan harta ni boleh dapat pahala. Kita katalah, oh Ustaz, harta ni kan boleh buat pahala Ustaz. Baik, kalau boleh buat pahala, pahala ni kenapa akhirnya kita jadi risau dengan harta pula? Risau takut habis. Risau dengan harta ni, risau takut habis. Nampak? Lepas tu kita akan nampak solat tak terjaga mungkin. Nampak keakuan dia. Kalau aku tak tolong ni tak jadi. Kalau aku, habis. Kemudian, taat dia jadi sambil lewa. Satu perkara yang dibimbangkan. Mana pahalanya tadi? Hilang, lebur. Risau habis harta, malah akhirnya berkira-kira. Dia akan berkira-kira untuk melakukan kebaikan. Solat tak terjaga. Taat sambil lewa. Saya bang dah kerja ni bang. Saya dah kerja bang. Jadi abang kena faham lah. Kita give and take lah bang ya. Kita bertolak ansur lah bang. Saya dah penat-penat bekerja. Saya balik. Abang tolonglah apa yang betul. Faham? Oh dia pula bagi instruction kat suami. Suami pula, ya. Yelah. Kita kan keluarga apa? Kita kan kampung penilaian, kampung sepakat. Sudah lama. Piramli kata apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah. Memang ada orang akan marahlah. Harta milik Allah, nak marah-marahlah. Kita tidak kena mengena. Sampai bila kita nak bagi muka? Kita beramal tapi masih ada kepahaman harta yang memberikan kita pertolongan. Tanpa sedar. Ini adalah panggil talbis iblis. Di sinilah tanpa sedar kita akan dimasukkan jarum-jarum kefahaman, doktrin-doktrin yang menyebabkan kita hari ini akan menjadi wakil iblis tanpa sedar. Wa na'udzubillah min zalik. Benar Tuan Syafiq Farhan, ada waktu berkira-kira, ada harta berkira, ada waktu berkira-kira, khidmat boleh bilang. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi sidang jemaah mata Allah SWT, di sinilah nanti akan berlakunya kekacauan, kepincangan, di sini akan berlakunya hilang tanggungjawab nanti. Suami faham bab isu harta nanti adalah nanti mulut-mulut atau suara-suara, habis Ustaz suami saya tak bertanggungjawab ni macam mana? Ya, soal suami tak bertanggungjawab satu bab, tapi janganlah bagi kredit pada harta tu. Dah suami tak bertanggungjawab, suami tak bagi nafkah, suami tak bagi duit. Dah, apa isteri kena buat? Isteri pergilah cari, apa masalahnya? Tapi kita cari, akhirnya kita berterima kasih dengan harta. Kita nampaklah besar pengorbanan harta ni. Kita nampaklah harta lah yang tolong kita. Allah tolong juga. Tapi kalau tak ada harta, siapa nak tolong katanya? Allahu Akbar. Ini satu perkara yang Allah, saya cerita bab ni kita jadi susah hati kita. Ini nama susah hati. Seperti mana yang Nabi SAW susah hati. Kita kena susah hati dengan apa yang Nabi susah hati. Nabi susah hati dengan keadaan umatnya apabila dibentangkan dunia di hadapannya. Dan dunia tidak akan membuatkan kita bersalah. Dunia tidak akan mengajar kita bersalah. Tetapi dunia akan mengajar kita untuk salah menyalah. Berapa ramai isteri akan menyalahkan suami. Berapa ramai suami menyalahkan isteri. Alah kamu ni suami. Kamu ni bukan nak tolong abang. Menyusahkan lagi ada. Mengambil boras katanya. Tolonglah abang sikit. Dah tahu zaman sekarang zaman susah. Tak, suami menyalahkan. Sedangkan tugas nafkah tu atas suami. Dan suami menyalahkan isteri. Isteri pula, Allah abang ni tak tolong saya buat kerja rumah. Saya penat-penat cari duit. Abang pula tak tolong saya. Nampak? Dunia menyebabkan kita salah menyalah. Dunia akan menyebabkan kita suka bergaduh. Dunia. Jangan nak pusing dulu makna dunia. Dunia tetap dunia. Sehinggalah kita akhiratkan dia. Sehinggalah kita meletakkan dia menjadi sebagai yang mana Allah kata, ayyukum ahsanu amala.
Sehinggalah kita meletakkan dunia itu sebagai amalan. Kita tak nampak dunia dah, kita nampak amalan. Orang yang nampak amalan, dia takkan bergaduh. Tidak akan bergaduh seorang isteri. Dia bekerja penat-penat. Dia bagi duit kat suami dia. Dia bayar habis semua benda. Kalau dia nampak itu amalan bagi dia, kenapa dia nak marah? Pelik. Pahala bagi dia. Makna tak nampak amalan lah. Nampak harta aku habis lah. Geram betul. Geram tu Abang Leman ni. Jijah kerja penat-penat. Abang Leman, senang-senang dia. Senang-senang dia. Nampak? Dah bergaduh. Kenapa adik-beradik bergaduh? Sebab dia nampak harta yang keluar. Dia tak nampak itu pahala bagi dia. Dia tidak nampak pahala bagi dia. Mula berkira-kira. Siapa ni? Tontong. Bahasa mudah, tontong. Atau bahasa mudah nak tontong. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nampak? Dia tak nampak itu pahala. Kalau pahala, dia tak jadi gaduh. Bab suami, kalau nampak suami itu pahala, dia tak bergaduh. Sebab kalau suami itu dikongsikan pun ada isteri nombor 2, nombor 3, nombor 4, tak bergaduh. Sebab pahala bukan duduk pada isteri, pada suami. Pahala duduk pada diri dia. Jadi dia berkhidmat itu kerana Allah, dia tunggu suami balik pun pahala. Ada satu soalan tanya saya, bagus soalan tu. Saya tak jawab lagi soalan tu dekat, saya tak sempat nak jawab. Mana ada banyak soalan tanya. Dia tanya apa? Ustaz, suami saya setahun tak balik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah. Soalan dia bagus. Dia kata apa? Apa perlu saya buat? Mantap. Soalan tu saya suka. Apa harus kita lakukan je, Ustaz, sebab kita budak-budak lagi. Kalau bos tak faham, biarlah bos tak faham. Biar kita yang faham. Tuan Engku Syah. Kita tak, bab hakikat kehidupan ni kita tak boleh nak fahamkan orang. Kita yang kena faham dan kita yang kena memahami keadaan yang berlaku. Contoh bos tak faham, kita kena faham. Kita dah belajar. Inilah dunia. Dunia ni memang akan buat kita bergaduh. Bos nak ajak gaduh tu. Gaji lambat ke, dia tekan kita ke. Dunia nak ngajak ni. Kita dah belajar hakikat kehidupan. Bila kita dah belajar hakikat kehidupan, jangan cari gaduh dengan bos. Bincang-bincang, bertenang-bertenang. Bincang. Jangan kata belakang-belakang dengan bos. Habis pahala. Habis. Jangan buat bawang Rangers. Ni buat bawang Rangers. Kau tahu tak, bos memang tak boleh pakai betul lah bos ni. Apalah ni. 2x5. Jadi bawang Rangers. Amalan habis bubuh kat bos. Kita tak suka kat bos. Dengan bos dapat pahala kita. Jangan. Kita yang faham, kita. Bila, ni nak ajak gaduh ni. Jangan gaduh. Sebab dunia memang cari gaduh. Dunia memang cari gaduh. Nampak? Sama, bangga-bangga dengan anak pun riak juga. Sebab harta ni bukan sekadar benda. Harta itulah segala benda yang boleh mendapat pujian. Itulah harta. Ada setahun tak balik. Allahu Akbar. Apa perlu saya buat? Saya tak jawab. Saya kata begini. Saya nak jawab ni. Kalau dia dengar. Kalau tak dengar, saya kena jawab personal. Puan, setahun tak balik itu isu suami. Sekarang ni apa yang perlu saya buat? Sabar dulu. Terima keadaan setahun tak balik. Habis tu apa saya buat? Beramal. Suami tak ada tapi masih isteri kan? Niat je lah beramal sebagai isteri. Buatlah walaupun suami tak ada. Agak-agak kalau nak sangat tengok muka suami, pasang handphone tengok muka suami. Tak tahan Ustaz kan dilanting handphone tu. Jangan tengok. Tak tahan saya tengok muka suami. Jangan tengok buat masa. Beramal, bersihkan. Sebab dunia ni mengajak kita bergaduh. Suami tu dunia. Dia tak balik, apa yang kita buat? Nak cincang 14, cincang 18, nak bergaduh, nak buat press conference, panggil semua wartawan, Instagram, Telegram, apa gram lagi semua. Semua berkumpul. Allahu Akbar. Kalau suami mencari salah, kita janganlah menyalahkan pula suami. Abang ni cari salah saya je. Biar dia cari salah. Dia cari salah. Ingat Puan Dila Kesuma. Poin dunia adalah untuk mengajak gaduh. Kita bergaduh pun bukan ada boleh selesai masalah. Lainlah kalau bergaduh nak mendidik, itu lain. Bergaduh mendidik lain. Tapi isteri takkan menang lah nak bergaduh didik suami sebenarnya. Tak jumpa lagi lah. Melainkan kalau isteri itu, apa ustaz apa nama, Allahumma salli ala Muhammad, smackdown.
Dia panggil Ustaz. Ustaz Nazri. Ustaz Nazri Karim. Ustaz Smackdown. Melainkan kalau si isteri Smackdown suami tu. Tapi walaupun dia boleh kalahkan suami di dunia, tapi Allah murka di langit. Buat apa? Allah murka. Jadi jangan buat benda yang Allah murka. Kesiannya lah lama tanpa suami. Puan Aruzia, jangan kesian yang lama tanpa suami. Kesian yang ada suami tapi tak ada pahala dengan suami. Orang tu suami tak balik tapi dia sabar. Pahala bagi dia. Kita yang ada suami depan mata, lalai pula dia. Jangan dianggap kesian dengan tiada benda, tapi kesianlah kalau tiada amal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nampak? Baik, sebab apa puan? Bagus. Kalau Tuan Muhammad Jeffrey bin Abdullah, kenapa Nabi tak minta kekayaan itu? Sebab kita akan nampak sekiranya Nabi minta kekayaan itu dan Allah tunjukkan dalam konteks dunia, harta, maka sesungguhnya kita akan nampak kaya itu harta. Sebab tu Nabi minta kemiskinan. Sebab tahu sekarang pun ada yang tak faham-faham lagi. Bila saya sebut kaya, itu amal. Nabi dah kata dah. Laisal ghina an kasratil arad, tidaklah kaya dengan banyaknya harta, walakinnal ghina an nafs. Dia nampak juga. Akan tapi kaya itu dengan jiwa. Dia nampak juga kaya tu harta. Sedekahlah sampai kaya. Sedekah tu kaya dah. Ucap kalimah thayyibah la ilaha illallah. Kaya dah. Sebab kaya itu tanpa harta. Kaya itu sifat yang ada di dalam jiwa. Jiwa yang membesarkan Allah SWT. Itulah kekayaan. Alhamdulillah Nabi tak pilih. Kalau sekira Nabi pilih, tak dosa bagi Nabi. Tapi fitnah bagi kita lah. Yang Nabi tak pilih pun kita dah terfitnah. Nabi tak pernah cakap pun harta itu membawa kekayaan. Adat saja dunia orang panggil kaya harta. Adat. Tetapi sebenarnya harta tu diamanahkan dengan panggilan kaya kerana sepatutnya harta tu sifatnya sedekah. Harta sifatnya infak. Harta sifatnya wakaf. Bukan buat orang terminta-minta. Ini sampai terminta-minta macam peminta sedekah jadinya. Kita nak buat kebaikan, macam kita pula yang buat kejahatan. Meminta-minta kita, menagih-nagih kita. Siapa ni minta maaf, okey, siapa yang boleh tolong, kita nak buatkan ni. Dah sampai kadang-kadang kena fitnah pula ustaz tu. Tu dia. Jadi ambil langkah tak payah minta lah. Dunia sekarang ni fitnah. Minta pada orang yang perlu saja. Orang yang boleh dipercayai kita minta. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab tu orang kata, ada kata je orang kaya. Ada harta orang kaya. Kaya yang dimasukkan sedekah. Wajarlah orang yang ada harta tu sedekah. Wajar. Sedekah harta bil mal. Tapi kita duk nampak kaya tu harta je. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Benar Tuan Hazim Hamzi. Tak sengaja ada harta. Kaya tapi kedekut. Itu bukan kaya Puan Noris. Nampak? Itu bukan orang kaya. Kaya itu adalah amalan. Kaya tapi kedekut. Jadi itu bukan orang kaya. Itu orang bakhil. Bukan kaya. Orang berharta tapi kedekut. Orang kaya ni adalah orang yang kuat sedekah. Tak kisahlah berapa banyak harta dia pun. Dia dalam poket ada RM10. Dia belanja kawan RM5. Tinggal dia RM5. Ataupun dia belanja kawan RM9. Tinggal dia RM1. Dia minum teh tarik. RM9. Bantai kawan dia makan nasi. Tak nak makan ke? Tak apalah, aku dah kenyang dah. Kau makan lah kata. Padahal dia tak makan lagi. Ini orang kaya. Orang kaya tak perlu tunggu berjuta-juta. Itu maksud dia. Nak kaya tak perlu nak tunggu juta-juta. Siapa yang ngajar kaya kena banyak harta baru ni, tak. Itu pengajian yang bersalahan dengan hakikat kehidupan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah. Kaya itu amalan. Nampak? Sedih belanja kau. Jangan sedih Tuan Syafiq. Itu pahala. Pahala jangan sedih. Pahala itu gembira. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kabarkan berita gembira bagi orang yang beramal soleh. Anda semua dah beramal soleh insya-Allah. Nah, benar. Kaya itu adalah amalan. Jadi siapa yang beramal, itulah orang kaya. Okey, kita ubah perspektif kita malam ini. Kita ubah. Kita jadi wakil Allah atau wakil iblis. Wakil Allah ni maksudnya mengikut segala suruhan Allah. Yang mana wakil Allah ni
dimulakan oleh yang mana pesuruhnya, yakni Rasulullah, para nabi dan rasul. Alhamdulillah. Baik. Kedekut Pak Haji Bakir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu taala. Nah, benar Tuan Azrin, gembira sedekah. Tuan Hazim Hamzi, betul. Harta ni Allah kata surah An-Nisa ayat 77. Kul mata'ud dunya qalil. Kul mata'ud dunya qalil. Katakan dunia tu kecil. Dunia kecil. Dunia kecil ni, kalau letak amount sini, satu. Ini berapa amount ni? 11 juta. Tambah lagi, 111 juta. Kecil ke besar? Kecil. Dalil surah An-Nisa. Kul mata'ud dunya qalil. Kul mata'ud dunya qalil. Kecil. Kecil. Walal akhiratu khairul liman ittaqa. Dan dia ada 1000 ataupun RM RM1, tetapi sedekah. Tapi 111 juta. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, baik. Jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu taala. 1+1 sama dengan 10. Nah, itu formula yang menunjukkan bahawa kita tidak terikat dengan angka. Mana tak terikat dengan angka? Tuan Azrin, tak terikat dengan angka. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT, itu sebagai gambaran nak pecahkan mentaliti kita yang melihat bahawa dengan kiraan itulah banyak. Tetapi sudut pahala bukan banyak. Sudut pahala itu gandaan. Itu sebagai konsep saja, konsep. 1+1 10 tu konsep. Bahawa matematik manusia dengan matematik kuasa Allah Maha Berkuasa, dia bukan seperti yang kita faham 1+1 2. Tidak. Allah Ta'ala berhak menentukan 10 ke, 1+1 100 ke, ataupun 1+1 1000 ke, itu hak Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu Ta'ala. Gandaan. Gandaan yang tidak terikat pun. Memang Nabi kata 10, 100, 700. Dia boleh gandaan sehingga unlimited. 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 Ghairi hisab. Ghairi hisab. Jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Khair. Baik. Jadi kalau kita lihat di sini sedang jemaah mata Allah SWT, ya, matematik manusia sikit, kita boleh kira harta. Kita boleh kira harta, tapi kita tidak boleh kira rezeki. Kita boleh kira harta, tapi kita tidak boleh kira rezeki yang ada. Tak boleh. Sebagai contoh kat paparan tu saya tulis. Kalau kita masih melihat dengan amount ini besar, bagi gambaran dunia ia nampak besar. Tapi di sisi akhirat, mana-mana yang tidak dijadikan pahala, itu tidak dikira di sisi Allah. Maka kecil. Yang tidak dikira di sisi Allah malah bukan kecil. Dia tidak berguna. Dia tidak berguna. Itulah rugi. 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 Sidang jemaah mata Allah SWT. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Nampak? Baik. Jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maka di sini kalau kita lihat bagaimana yang kita boleh tekankan di sini kecil. Yang besar itu adalah sedekah. Kenapa besar? Kecil di sisi dunia, besar kerana pahala. Dan pahala ni kita tak tahu berapa kiraannya, unlimited. Baik. Jadi hidupnya singkat. Jadi keputusan kena tepat. Tuan Azrin, bila hidup kita singkat, jadi kita kena buat keputusan yang tepat. Apa keputusan yang tepat? Pahala. Mana-mana yang pahala, fokus.
Yang tidak mendatangkan pahala, tinggalkan. Yang tidak jelas, cari penjelasan. Itu saja. Alhamdulillah. Baik. Jadi, hidup singkat, keputusan kena tepat. Jangan sempitkan dengan keputusan dunia. Dahlah singkat, dunia pula tu. Allah. Apa pun tak ada. Rugi. Jadi pastikan persoalannya adalah, ini pahala tidak? Ini pahala ke? Ini dosa ke? Kalau tidak jelas, cari penjelasan. Cari ilmu. Cari ilmu. Carikan. Supaya kita tak nak nanti akhirnya kita memberi kredit kepada dunia. Poin dia sekarang adalah jangan kita bagi satu takrifan yang dunia ni mengasyikkan. Jangan. Kita kena belajar sampai tahap kita melihat akhirat yang asyik. Akhirat itu yang indah. Sehingga kita sanggup korbankan segala-galanya yang ada pada dunia demi nak mendapat akhirat di sana. Sepatutnya kita kena mengaji sampai tahap itu. Sampai tahap kita nak berkorbankan wa imma hatta nyawa kita. Allahu akbar. Kita ambil ibrah Aidil Adha nanti. Bagaimana Aidil Adha yang sanggup Allah tunjukkan bagaimana pengorbanan sebuah cinta agung, sanggup sehingga korban nyawa pun tak apa. Sebab apa? Nak dapat akhirat, nak dapat syurga, nak jumpa dengan Allah, syaratnya mati dulu. Jadi siapa yang ada cinta dunia, maka dia ada kebencian pada kematian. Wa karahiyatul maut. Wa karahiyatul maut, dia akan benci dengan kematian. Dia anggap dunia ini sebagai benda yang tidak lagi cukup-cukup bagi dia. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad. Nah, benar Ustaz Murid. Harta yang tidak menjadi pahala hanya mengundang bala. Nah, harta ni apa? Semua yang ada pada kita lah. Harta ni kedudukan, masa kita, nama pun harta kita. Ilmu, anak. Okay, baik. Mana-mana yang tidak menjadi pahala, apatah lagi harta, duit. Mana-mana yang tidak ditukar menjadi pahala, pahala, dia akan mengundang apa? Pahala akan mengundang dosa atau bala. Kalau tidak sekarang, di masa akan datang. Nampak? Jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. InsyaAllah. Jadi kalau kita lihat di sini, harta yang tidak digunakan untuk pahala, dia hanya akan menjadi umpan untuk dosa, bala. Bunga-bunganya adalah resah di jiwa. Ada je yang tak kena ke hati ni. Kesannya adalah bila resah di jiwa, dia akan lambat faham. Ni kita balik dengan atas tadi. Bila lambat faham, dia berbalik dengan apa yang kata Allah tadi surah Al-A'raf 179. Hati dia tak faham. Hati dia tidak faham, tertutup. Bila hati tertutup, bila Allah bagi ujian, dia tidak mampu jawab. Sebab apa tak mampu jawab? Bila hati dia tak faham, bermaksud hati dia tidak nampak. Maka ujian dia tak mampu jawab, apa berlaku? Maka ujian ini bila tak mampu jawab, dia akan datangnya kerosakan, kesakitan. Ni datangnya kerosakan yang membawa kepada kesakitan, penderitaan. Dia akan datanglah ujian-ujian. Dan barangkali ujian ini jika Allah pilih dia, maka dia menjadi asbab dia untuk sedar kembali. Bila sedar dia kembali, maka dalam hatinya kembali dia menghancurkan seluruh, dia panggil apa tadi? Dosa-dosa, kerana duk bagi, mungkin dia puja atau dia bercinta dengan harta. Cinta dunia atau dia cinta dunia. Maka Allah hancurkan.
Bila dia sedar sebab dia nak menghancurkan seluruh perkara yang mungkin bersarang dalam hati dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Benar, benar. Allah. Ya, Ibrahim Adham. Ya, Ustaz Azin Taruh. Benar. Seorang raja kan, Ibrahim Adham ni kan raja. Tengah duduk kat katil, tiba-tiba dengar suara. Kamu tidak akan kenal Allah dekat tilam yang empuk ini. Pum. Lompat dia. Sebab memang kesenangan ini akan membuatkan kita lalai kalau kita tak mulakan dengan kesusahan untuk belajar. Habis Ustaz, kita dah senang ni macam mana? Susah-susahlah untuk belajar. Gunakan kesenangan yang ada ni dengan untuk laburkan balik kepada kesusahan untuk kita memahami, belajar. Kalau ada harta, susah-susah untuk infak di jalannya. Alhamdulillah yang mana ni, sebab harta ni, ada individu-individu, jemaah-jemaah kita ni Alhamdulillah, diam-diam, disumbang, dia bagi support perjuangan dakwah saya ni. Saya jenis tak minta-minta. Saya tak nak jadi orang peminta sedekah. Sebab saya buat ni bukan nak minta simpati. Tak. Jadi Alhamdulillah ada yang bagi, ada yang amount yang banyak. Alhamdulillah. Saya niatkan apa yang saya buat ni, saya buat semua legasi dakwah ni mengalir pahala untuk setiap yang penyumbang-penyumbang tu. Tu dia insya-Allah. Tak kisahlah berapa sumbangan dia pun, yang penting ikhlas. Ada. Ramai. Dan jangan terkejut, saya banyak dapat PM yang hebat-hebat. Yang luar biasa, ya Allah. Yang mana bagi feedback, Ustaz, terima kasih Ustaz. Saya mula sedar, ada dulu dia seperti begini-begini dan dia berubah berkat dengar ceramah. Hazam min fa'li rabbi, saya cakap. Kenal macam mana? Ada ni orang share Ustaz saya ni, Allahu Akbar. Orang boleh berubah ni tuan-tuan, sedang mata Allah SWT. Allah. Kata Nabi SAW mafhum hadis, jika diberikan unta merah pun tak boleh nak tandingi. Kerana asbab seorang berubah. Bayangkan. Bayangkan. Allahu Akbar. Saya niatkan kepada semua yang nak bersama-sama dengan saya. Memang saya full time dalam bidang ni. Kita tak ada buat kerja lain. Kita fokus untuk bangunkan modul, kita fokus untuk bangunkan pembangunan insan, memikirkan masalah ummah, minta ilham. Sebab kita tak boleh buat benda lain. Kalau kita buat benda lain nanti kita hilang fokus. Walaupun kita boleh buat macam-macam benda, tapi kita kena fokus pada satu perkara. InsyaAllah. Hasilnya seperti malam ni lah. Allah bagi ilham-ilhamnya, Allah izinkan insyaAllah. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT, maka di sini kita sedar kaitan dengan tadi. Ferrari ya untuk merah, Ferrari lah zaman sekarang. Allahu Akbar. Benar Ustaz Muhammad, hati itu mati bila dia tiadalah makanan. Ya macam makanan, bila tak makan matilah. Apa makanan dia? Itulah memberi kefahaman kepada Allah, kepada tentang Allah. Faham, zikrullah. Kita belajar nak bagi hati ni makin lunak, makin jinak, makin kita semakin dengar nama Allah, semakin kita tak mau tinggalkan majlis ni. Mana-mana majlis ilmu yang ada dengar nama Allah, dan nak bagi kita faham tentang Allah, kita tak nak tinggalkan. Allahu Akbar. Baik. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Khair. Baik, jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Ibunda Ramlang, saya takkan publish nombor akaun di sini. Personal dengan saya, insya-Allah ya. Ada sekali lah saya publish, itu je. Nak inbox saya, insya-Allah ya. Dia macam tawaran lah. Siapa nak, jumpalah saya. Dan siapa yang terpilih saja, tak semua diterima. Okey? Insya-Allah. Sementara tawaran masih ada. Sementara harta anda semua diterima. Sampai satu tahap anda tidak lagi diterima. Masa tidak diterima, tenaga tidak diterima, tak laku. Untuk apa? Jalan agama tidak dikira lah. InsyaAllah. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Baik. Jadi kalau kita lihat di sini, kita lihat balik pada nota. Baik. Maka kalau kita lihat dalam muka surat sambungan ni,
Pergi ke muka surat 108. Saya nak masuk ke terus muka surat 108. Ya, banyak kes, banyak cerita tu. Betul Puan Julainah. Allah Akbar. Allah, benar. Ada saya jumpa satu kes, saya pergi lagi ziarah arwah tu. Dia bayar dia down payment, dia nak masuk rumah tak jadi, dia dah masuk ke kubur dah. Saya jumpa real kisah baru. Dia dulu meniaga. Daripada susah senang Allah bagi. Sampai beli rumah dekat 500,000 lah rumah tu. Tapi inilah kuasa Allah kan, kita tak tahu. Akhirnya dia bayar untuk anak dan isteri dia duduk. Dia masuk kubur. Itulah rumah kita yang kekal kat dalam sana tu. Tapi bila kalau niatkan betul tu, moga-moga pahala mengalir lah. InsyaAllah itu yang kita nak. Sebab tu kita kena faham. Allah Akbar. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Yang nak bayar kat pemberi PM Ustaz. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Baik, jadi sidang jemaah mata Allah SWT. Kalau kita lihat wakil Allah atau wakil iblis. Ini dia. Jadi kalau kita lihat kupasan tadi, kupasan daripada cinta dunia ke cinta harta ni. Cinta dunia, dan kemudian kita wakil Allah atau wakil iblis. Kita lihat. Baik, jadi daripada Abu Darda bahawasanya Nabi SAW bersabda tidak suatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin kelak pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Sesungguhnya Allah amatlah murka terhadap orang yang keji lagi jahat. Sunan Tirmizi. Nampak? Dan kalau kita lihat, bila sebut akhlak ni, dia perbuatan. Akhlak yang baik, perbuatan yang reflektkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dia gitu. Jadi bagaimana semalam kita dah sentuh dua hari lepas, dan semalam dan kemarin kita sentuh tentang sikap. Kita tahu sesuatu. Cuma malam ni kita nak jelaskan lagi dengan kupasan tadi, kita dah kupas dah tentang dunia tadi. Kita nak tengok bagaimana cetusan itu. Bagaimana saya nak ringkaskan malam ni. Kita boleh jadi wakil Allah atau wakil iblis. Itu dia. Dengan berterahkan sikap dan yang terhasil ni bagaimana. Baik, jadi kata Nabi lagi, mafhum hadis, dan bertanya lagi, beritahukan aku padaku tentang ihsan. Ini dia. Anta budallah ka'annaha taraka. Beribadahlah, hendaklah kau beribadat kepada Allah seakan kau melihatnya. Kalaupun kau tidak melihatnya, sungguh dia melihatmu. Baik, ini yang kita penting. Ini yang kita nak fahamkan pada malamnya penuh barakah insya-Allah. Baik, berbalik dengan kupasan kita ni, cuba kita lihat, kita buat dua perbandingan. Kita ambil balik tajuk yang kita dah bincang semalam, mahmudah, mazmumah. Baik. Apa mazmumah ni sifat tercela, mahmudah tu sifat terpuji. Ini terpuji, terkeji. Baik, kita mulakan dengan kisah Nabi Adam AS. Kisah Azazil, dipanggil Iblis. Cuba perhati. Di sini kalau lihat, dipanggil dalam perbahasan sifat ni, dipanggil tajalli. Tajalli menterjemahkan. Baik, terjemahan. Dia ada tiga. Dia pecahan ni ada tiga. Pembersihan, takhalli, pembersihan, pengisian, tajalli, penyataan. Baik. Kalau kita lihat, Nabi Adam AS ini menjalankan bersih dan pengisian ni, Nabi dah automatik lah, maksum, dipanggil maksum. Kita terus pada penyataan, tajalli. Penyataan. Apakah dimasukkan penyataan itu? Baik.
Di sini apabila Nabi Adam AS ini dijadikan sebagai khalifah. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah ini wakil. Khalifah ini pengganti atau wakil. Apanya nak diwakilkan kepada Nabi Adam AS ini? Itulah وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. Jadi asma ini, yakni nama-nama. Nama-nama apa? Itulah bermulanya nama-nama itu. Kalau kita lihat, kita boleh rujuk dengan surah Al-Alaq. Itulah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqa. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Iqra'. Maka bila kata tajalli ni menyatakan, kalau kita lihat dengan nama Allah, Bismillah Ar-Rahmanir-Rahim. Maka tugas wakil Allah itu dibawa oleh pesuruhnya Rasulullah. Apa pesuruh? Apa yang dibawa? Suruh. Allah suruh. Bawa apa? Maka dimulakan dengan sifat-sifat yang dinamakan. Itulah akhlak. Perbuatan-perbuatan. Maka dengan nama Allah. Hamba Allah. Hamba Allah. Hamba Allah. Hamba Allah yang penyayang. Jadi akhlak ini adalah gabungan perbuatan-perbuatan. Perbuatan-perbuatan yang dizahirkan dari kebaikan, itulah perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan baik bukan aku baik, tapi perbuatan baik ini hasil daripada Asmaul Husna. Itulah nama-nama yang terpuji. Maka Nabi Adam AS dan semua Nabi dan Rasul, 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita imani, sehinggalah sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu membawa kebaikan. Itulah nama Mahmudah. Mahmudah, Muhammad itu Mahmudah yang terpuji itu adalah kerana membawa sifat-sifat yang terpuji. Sifat-sifat agung ini yang mencerminkan segala sifat-sifat terpuji, dipanggil takhalluq bil akhlaqillah. Berakhlak dengan akhlak Allah, kata Al-Imamu Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Menterjemahkan sifat, contoh, membawa sifat penyayang, pengasih. Jadi ayatnya adalah Allah mempergunakan. Itu dia, Allah menggunakan. Yang mana Allah membenarkan sebahagian, ada sebahagian lain tidak akan bawa. Yang mana mengikut tarik nubuwah, itu akan Allah izinkan untuk membawa sifat-sifat ini untuk dijadikan sebagai rahmat pada seluruh alam. Maka nak bagi tahu, cuba perhati baik-baik. Bila kata mula dengan penyayang, pengasih dan penyayang, maka Allah pilih kita sebab kita ikut Nabi SAW dan Nabi dan para Nabi dan Rasul. Kita ikut Nabi penyayang, kita ikut Nabi pengasih. Maka itulah wakil. Itulah yang orang yang amanah dalam membawa sifat. Lawan kepada penyayang ini adalah iblis. Lawan penyayang apa? Dengki, iri, hasad, samalah ni hasad, benci, bergaduh. Maka ini adalah iblis, sebab iblis dia membawa Iblis dia membawa sifat-sifat ini. Dan sifat ini dia tersembunyi, ya. Kita tak nampak lagi sifat ni selagi Allah tidak uji kita. Maka dua-dua sifat ini akan zahir dengan ujian.
sama ada kita menterjemahkan ini ataupun ini. Nampak? Maka tidak ada istilah bergaduh tapi sayang, benci tapi suka, dengki, iri, sebenarnya cemburu tanda sayang. Tak ada. Sama ada dia sayang atau dia cemburu. Sama ada dia suka atau dia benci. Ini ada hadis Nabi SAW. Ala inna fi jasadi mudghah fa iza salahat jasada kullu fa idza fasadat jasada kullu ala wahya qalbi. Nah, maka di sini kalau sekiranya dalam hati itu ada sifat-sifat yang Allah tidak redha, adanya cinta dunia, maka Allah tak izinkan dia untuk menyayangi, menterjemahkan sifat pengasih penyayang. Sebab itulah akan jadinya pergaduhan, dengki, iri, hasad. Padahal hati ni Allah tidak izinkan. Dalam bahasa mudah saya gunakan, Allah tak izinkan dia ni digunakan oleh Allah Ta'ala untuk menterjemahkan sifat kasih sayang Allah. Tak ada. Allah tak pilih. Jadi jangan bangga dengan sifatnya. Saya ni, saya cemburu kuat Ustaz. Saya cemburu kuat. Namanya Allah tak pilih dia. Allah. Baik. Sampai pukul berapa sahabat-sahabat? Sampai saya berhentilah. Kalau nak berhenti dulu pun boleh. Sikit lagi nak pilih. Baik. Jadi insya-Allah ni Puan Noriza ni baru ya, alhamdulillah. Terima kasih. Ahlan wa sahlan. Sudi mengikuti pengajian sampai ke penghujungnya. Baik, penghujung rancangan kita ni alhamdulillah. Baik, Baik, sekiranya lawan kepada ni sifatnya banyak. Sifat-sifat Allah Ta'ala yang terpuji, kuat, ilmu. Bila kata kuat, ilmu, taat, ini semua-semua sifat-sifat ni, sabar. Yang mana kalau dinisbah pada iblis, semua dia akan gunakan untuk kerosakan. Kuat, dia akan melawan. Dia ada kekuatan sikit, dia melawan. Ilmu, dia akan menghina, merendahkan. Ada ilmu sikit, dia merendahkan orang. Taat, dia akan jadi ingkar. Sabar, dia akan lagi taghdab, marah. Ajilah, gopoh gapah. Kalau benda-benda ni ada, Puan Zubaidah baru juga Puan Zubaidah tadi buat baru, alhamdulillah sahlan. Terima kasih kepada yang baru-baru ya. Alhamdulillah, terima kasih ya. Amin insya-Allah. Amin. Mudah-mudahan Allah berikan kefahaman semua yang menonton pada malam ni insya-Allah. Jadi kalau kita lihat sifat-sifat ini, kita kena pasti. Yang mana sekiranya kita ada perkara-perkara ini, melawan, suka merendahkan, ingkar, gopoh, gapah, lepas tu ada hasad, iri, dengki, benci, bergaduh. Ini antara ciri-ciri yang kita menjadi wakil iblis. Ananiyah, keakuan. Iblis. Dia tidak boleh duduk dua sifat serentak. Tidak boleh. Sebab tu kita kena berada dalam konsep mujahadah. Sebab tu kena selalu berada dalam majlis ilmu. Sama. Bila ungkit-ungkit tu akan berlaku lah. Dalam keadaan gopoh gapah tu akan keluar lah. Ajilah. Ya. Ajilah tu gopoh gapah. Baik. Jadi selama mata Allah SWT. Maka di sini, sebab itu tidak boleh ada. Kadang-kadang orang bagi benda ni sebagai satu akhir zaman ni, fitnah yang bahaya ni. Kita menganggap perkara-perkara ini biasa. Macam contoh, benci tu biasa. Bergaduh suami isteri tu biasa. Dianggap memang suka bergaduh kan mak. Sedangkan itu dosa. Dosa bergaduh. Dosa Ustaz bergaduh. Iya, mana ada orang bergaduh makin tenang. Ada orang bergaduh, saya hari bergaduh Ustaz, menambah ketenangan saya. Allah, tak ada. Tak ada. Bergaduh dia mesti nak marah. Bergaduh mesti nak marah. Lagi pula bab dunia. Lagi nak marah. Bergaduh untuk mengajar tak apa. Adalah dia punya menggunakan kemarahan untuk agama. Tapi biasanya nafsu ni dia akan amarah bisu. Dia akan bawa kepada kerosakan. Dengki dia, cemburu mesti melulu. Orang cemburu dia mesti melulu. Ada yang inbox saya tu, tak jawab lagi. Penutup. Ada orang inbox saya, Ustaz, saya ni diizinkan berkenalan dengan seorang ustaz ni. Disebut ustaz tu. Mengajar buat akidah semua.
Lepas tu dia kata apa? Saya tak jawab lagi. Tu banyak soalan tak jawab lagi pending. Tapi bila saya nak kahwin dengan ustaz tu, si perempuan ni, wanita ni, telefonlah isteri ustaz tu. Oh, hebat. Minta izin. Kena block terus. Dia kata apa? Isteri ustaz tu kata, selagi saya hidup, saya tak izinkan diduakan. Oh, tu dia. Kita anggap benda tu biasa. Bagi saya benda tu sangat bahaya. Merosakkan iman di dada. Saya bergaduh. Saya siap bergaduh. Gaduh manja. Tak ada istilah gaduh manja. Nak manja-manja. Nak gaduh-gaduh. Mana satu Puan Nuraini nak? Nak gaduh ke nak manja? Nak gaduh manja. Itu gila. Gaduh manja gila. Gila lah tak tahu. Dah tu nak pilih. Tak ada akal yang waras. Nak manja ke nak gaduh? Pilih. Dan yang mana Allah suruh. Bila Allah bagi kita pilih, kemudian ingat balik apa yang Allah suruh. Allah suruh bergaduh ke? Memanglah kita cakap adat lah ustaz, kahwin tu bergaduh. Kita yang cakap. Tapi Allah kata? Ada Allah kata, adatlah kamu bergaduh. Ada? Ada ke? Tak tahulah kalau saya tak jumpa dalam syarah Al-Quran, mungkin ada pakar-pakar tafsir ke. Ada ustaz, Allah kata bergaduh itu ibadah. Mana? Kalau bergaduh itu ibadah, saya sangguplah. Saya akan kempen bergaduh itu ibadah. Nampak? Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Ustaz pun fail didik. Biasalah tu Tuan Raja Sarizal. Dia bab didik ni kan kuasa Allah. Sebab tu kena bertanya dengan yang ahlinya. InsyaAllah. Ada. InsyaAllah. Baik. Jadi jangan. Kita kena jelas, kena clear. Mana yang iblis tinggalkan. Terang-terang benda tu merosakkan. Benci merosakkan. Cemburu merosakkan. Iri merosakkan. Melawan merosakkan. Merendah. Ini semua mazmumah. Belum lagi cerita hubbud dunia, syahratut ta'am, ujub, riak, takabur. Allah Akbar. Gaduh manja tu gila. Iyalah. Nak gaduh. Ya benar Puan Noriza. Janganlah gaduh-gaduh. Nak buat gaduh-gaduh apa. Buat bincang. Kan berkongsi tu kan baik. Betul lah ni. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, benar Tuan Mazlan. Mantap. Ahsanta. Khalas. Kalau nak gaduh betul-betul. Yang mana memang neraka lah tempatnya. Kalau nak manja betul-betul. Yang mana syurga lah tempatnya. Clear? Jelas? Fahim Tom? Fahimna. Khalas. Ahsanta. Jadi insyaAllah. Jangan lagi kita buat iblis menangis. Kita buat iblis menangis. InsyaAllah boleh. Dengan izin Allah. Ni izin Allah lah. Bila Allah izin kita mengaji. Bila Allah izin kita faham. Maka tak ada izin. Tak ada istilah dah. Tak ada istilah dah kita kalah. Ustaz, kalah dengan iblis. Allah tak. Mana tak minta tolong Allah lah tu. Kalau minta tolong Allah, Allah tolong. Ya Puan Mam dia. Ya sayang sungguh-sungguh. Hebat. Benar. Itu punah sihat tu Tuan Azman. Punah sihat falsampah. Falsampah punah sihat. Belajar dengan kebenaran. Ini kebenaran kita tegakkan. Pertahankan kebenaran. Jangan pertahankan perasaan. Kalau tidak sia-sia nanti mengaji. Sia-sia amalan kita. Sia-sia benda-benda yang kita dah buat. Berempah pulas dengan amalan. Tiba-tiba kita pertahankan perasaan. Kita pertahankan nafsu. Dek kerana tertipu dengan iblis. Allahu Akbar. Sedangkan Nabi SAW lawan, suruh mujahadah, kalahkan iblis, tundukkan nafsu. Allahu Akbar. Baik. Benar Puan Habibah, mantap. Kahwin untuk mati. Ni kan jangan orang tak ngaji kan, jangan cerita secara gitu kan cakap kahwin untuk mati, mati orang dengar. Kahwin untuk mati sebab apa? Mati bawa balik amal. Jadi kahwin untuk beramal. Jadi kalau kahwin untuk beramal, di mana pergaduhan? Tak ada istilah pergaduhan. Kahwin untuk beramal. Isteri berkahwin sebab nak beramal dengan suami. Jadi di mana istilah pergaduhan? Di mana istilah memiliki? Tak ada lah. Itu baru seorang isteri, wahai suami-suami yang mendengar malam ni. Kalau 2 isteri, 2 amalan. Kalau 3 isteri, 3 amalan. Banyaknya Ustaz. Alhamdulillah. Ini diburuk-burukkan. Jangan nanti kan yang seorang pun tak teramal. Cakap dia tak nak bagi. Habis cerita. Tak payah nak pusing-pusing fakta. Cakap dia saya tak bagi. Habis cerita. Macam Ustaz tadi tu. Selagi mana istijah, selagi mana saya ada, jangan duakan. Langkah mayat. Contohlah. Tambahlah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah,
Baik, jadi saya cukup setakat itu. 11.30 dah. 11.30 dah malam ni. Kita berhenti dekat muka surat 108. Kita akan masuk muka surat 109. InsyaAllah kita akan sambung pada pengajian kita pada esok malam. InsyaAllah jika tiada aral melintang, Allah izinkan kita untuk bersama-sama lagi dalam perbahasan kita insyaAllah. Allah berkati kita insyaAllah. Berkat hari Jumaat ni, Yaumul Jum'ah ni, perbanyakkan selawat dan selangkatan juga mulia Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allah. InsyaAllah. Ustaz, satu pagi ada kat USJ 2. Ya. Alhamdulillah. Jemput adik. Siapa yang ada kuliah subuh di USJ 2 Al-Mu'minun. Saya ada di sana. InsyaAllah jemput kuliah subuh. Siapa yang ada lah. Besok ya. Hari dah. Hari Sabtu. InsyaAllah. Baik. Jadi Alhamdulillah. Teruskan. Istiqamah adalah kebenaran. Alhamdulillah. Terima kasih luangkan masa kerana Allah. Apa yang kita lakukan malam ni semua kerana Allah. Ilmu ni Allah suruh tuntut. Mudah-mudahan Allah berikan kita kefahaman. Ma yuridillahu bi khairan yufaqihu hafiddin. Mudah-mudahan Allah berikan kita kefahaman berkat malam Jumaat ni. Perbanyakkan selawat kata junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Teruskan banyakkan selawat. Dan insya-Allah pada malam esok pula, pada petang esok, waktu mustajab doa ba'da asar sebelum maghrib, in between lah, pilih waktu-waktunya, ujung-ujung ke, tengah ke, biasa tu. Jadi sama-sama lah panjatkan doa pada Allah SWT, dimantapkan iman, dikekalkan dalam ketaatan, istiqamah untuk berubah jadi kebaikan. Dan insyaAllah mudah-mudahan yang menonton pada malam ni semuanya Allah pilih masuk ke dalam syurganya Al-Firdaus tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Jadi mohon maaf di atas segala kekhilafan, terkasar kata, kurang bicara, kekurangan dalam penyampaian. Moga-moga Allah sajalah yang dapat menyempurnakan seluruhnya insya-Allah. Jadi syukur setakat itu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar.